Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan muslimin muslimat, alhamdulillah kita dipertemukan sekali lagi ya untuk sama-sama kita menelaah dan membincangkan ya satu tajuk ataupun satu subjek yang sangat penting ya untuk tujuan memahami Al-Quran, dan kita namakan kelas kita Quranic Arabic. Dan insya-Allah ya kita akan melihat beberapa perkara ya yang kita share melalui kamus jadid ya, kamus Al-Quran dan beberapa perkara lain lah ya yang boleh kita share di sini. Dan antara yang boleh kita share ialah kamus Al-Quran ya. Kamus Al-Quran kat mana ya? Sekejap ya. Mana kamus Al-Quran kita? Ya. Kamus Al-Quran. Mana kamus Quran kita? Ni unlocking ya. Mana letak kamus Quran? Tak jumpa pula. Buka sekali lagi. Tuan-tuan, kalau ada apa-apa soalan ya sebelum kita mulakan boleh je. Okey ya. Belum nak share lagi ni. Ustaz, saja-saja saya nak tanya, Ya, ya. kita punya buku Quranic Arabic, the third book, when are we going to start, Ustaz ya? Dulu kita dah start dalam a few pages ya, rasanya 2 muka surat aja dulu kita bermula. When are we going to start referring to the book, the whole book ya? Itu saja soalan saya. Ini boleh je, tapi masalahnya tuan-tuan dan perempuan, buku 1 dengan buku 2 dah hadam ke ya? Kalau dah hadam, dah perkataan-perkataan dah dapat, boleh je. Itu je isu dia. Jadi bimbang takut tuan-tuan belum menguasai dengan baik lagi buku 1 dan buku 2 ya. Pindah buku 3 boleh je, tak ada masalah ya. Tapi takut itulah. Ya, kita pun tak ada test ya. Ustaz, kalau kita boleh jumpa sekali, kita bagi test. Tengok tuan-tuan punya penguasaan, kalau 70% and above, kita boleh je masuk buku 3 ya. Tapi sebab bimbang takut tuan-tuan belum bersedia lagi ya. Okey, tak apa, kita mula dengan berkongsi daripada muka surat yang ke-6 ya, kamus Al-Quran. Ustaz share di sini ya. Perkataan a'naqun ya. A'naqun ya. Jadi a'naqun muka surat 6, siapa yang dah ada buku, siapa yang belum tengok di skrin saja. Cuba kita tengok a'naqun, hamzah di atas alif, ain, nun, alif, qaf. A'naqun ya. Ini satu perkataan jamak ya, ini plural ya, dan plural dia kita panggil sebagai broken plural. Ya, lafaz ini berbentuk jamak, boleh tambah di situ broken plural. Mufrad dia ataupun singular dia ialah unqun ya, unqun ya, ataupun unuqun, dua-dua boleh. Jadi ini sesuatu yang perlu diambil perhatian. Kadang-kadang ya, dia ada 2 sebutan untuk singular ya. Di sini unqun, tapi yang lebih popular ya ialah unuqun ya, unuq ya. Apa makna unuq kita akan tengok di sini ya. Ain nun qaf ya, unuqun. Dia adalah apa kita panggil normal noun ya. Kerana dari segi singularnya boleh ditanwin ya, boleh baca unuqun dengan domah, boleh baca unuqan dengan fathah, dan boleh baca unuqin dengan kasrah. Jadi dia normal noun, boleh baca 3 cara. Dia punya plural ya, broken plural, dan sudah diletak di sini a'naqun. Jadi kalau singular unuqun, jamak ataupun broken pluralnya a'naqun. Bermakna di sini penyambung antara kepala dengan badan. Bawah badan, atas kepala. Tengah-tengah apa? Ya, leher lah.
Ya, jadi leher. Unuk ataupun a'naqun merujuk kepada leher. Ya, adalah beberapa contoh di sini ya. Tapi ini dalam bentuk apa kita panggil ya, dalam bentuk apa istilah dia ya. Ni idiomatic expression ya. Kita biar dulu ya. Perkataan apa ni idiomatic expression tu kita ambil contoh-contoh aja. Ya. Jadi ada beberapa contoh di sini, antaranya ialah ada apa kita panggil ya, ada ayat ya yang boleh kita ambil contoh. Di sebelah kiri ni lafaz a'naq ya mengandungi beberapa makna ya. Jadi antara maknanya ialah manusia, pemimpin, bahagian, macam-macam lah ya. Cuma di sini dia letak ya contoh kepada al-muazzinuna ya. Kalau Ustaz boleh highlight kan al-muazzinuna ya. Al-muazzinuna ni adalah apa ni masculine plural ya, sebab ada waw nun di belakang. Alif lam menunjukkan dia spesifik ya, ada alif lam makna the. Muazzin, ingat lagi kalau mim domah ya, maknanya dia berasal daripada lebih daripada 3 huruf ya. Past tense dia 3 huruf. Kalau 3 huruf ya, dia tak ada mim depan. Tapi kalau dia 4 huruf, 5 ataupun 6 ya, dia mula dengan mim. Macam kita kata muslim kan? Muslim, mim domah. Maknanya dia daripada 4 huruf. Aslama. Ya, kalau kita kata apa lagi ya? Apa ni? Mujahid, orang yang berjihad. Jahada. Jadi 4 huruf. Muazzin sama juga ya. Azana ya. Jadi muazzin orang yang melakukan azan ya, ataupun kita panggil bilal lah kat tempat kita. Jadi al-muazzinun ya, itu adalah plural form ya, dalam bentuk masculine plural. Al-muazzinun ya, orang-orang ya, bukan orang lah. Kena tambah ni, orang-orang yang mengumandangkan azan. Maknanya tukang azan ya. Tukang azan. Dia bukan singular, dia plural. Atwalu ya, atwalu ya, hamzah di atas alif, ta waw lam, atwalu, annasi, annas, a'naqan ya. A'naqan kita dah jumpa tadi, a'naq. Ya, tadi dia punya plural form kan, a'naq. Cuma a'naqun di sini dia dalam bentuk subjek ya, maknanya dia domah ya, domah, tanwin domah. Tapi kalau a'naq di sini ya, a'naqan dia dalam bentuk fathah ya. Tanwin juga tapi tanwin fathah. Jadi apa ni penjelasan analisis ayat ni, cuba mari kita tengok. Kalau diterjemahkan, orang-orang yang mengumandangkan azan adalah orang yang paling panjang lehernya. Digambarkan ya, orang yang tukang azan ni lehernya panjang ya. Itu gambaran fizikal bukan ya, bukan gambaran fizikal. Itu adalah apa ni makna yang tersirat ya, bukan yang tersurat. Yang tersurat mana leher dia panjang, bukan ya. Maknanya orang yang banyak buat baik ya, sebab dia gunakan suara dia untuk melaungkan azan, untuk panggil orang datang sembahyang ya. Okey, kita analisis ya. Al-muazzinun ni jadi subjek lah, pasal dia duduk di awal ayat ya. Jadi subjek. Jadi yang baki dia ni atwalun nasi a'naqan, itu semua adalah predikat dia. Ya, jadi tumpuan bagi sesuatu ayat ya, the focus is of course the subject itself lah. Ya, jadi al-muazzinun itu fokus kepada ayat tu. Para muazzin ataupun tukang-tukang azan. Siapakah mereka? Itu predikat dia. Atwalun nas ya, atwalun nas. An-nas kita tahu, ya manusia. An-nas dalam bentuk jamak juga ya, dalam bentuk plural. An-nas. Kalau seorang kita panggil insan. Ya, singular tuan-tuan boleh salin insan. Kita dah jumpa dah. Ya, dalam 170 perkataan paling banyak tu ada perkataan insan. Insan singular. Tapi kalau kita kata nas ataupun annas, itu plural form dia ya. Dan plural dalam bentuk broken juga, broken plural. Jadi annas kita dah tahu dah ya. Cuma sebab apa annas tu baris bawah? Ya, apa yang menyebabkan annas tu kasrah? Kita dah boleh agak di sini. Ya, kerana dia adalah second noun dalam compound. Dia ada compound noun kat situ. Kat mana compound tu? Atwalu an-nasi. Dah boleh agak dah. Ya, jadi atwalun nas ya. Dua perkataan ni, atwalu first noun, an-nasi second noun. Oleh kerana an-nas second noun, maka barisnya kasrah. Atwalu dia first noun ya. Dia tak boleh kasrah. Ya, dan di sini dia dhammah sebab dia predikat. Ya, dia predikat. Ya, jadi atwalun nas maknanya manusia yang paling panjang.
atwal daripada perkataan tawil. Kita dah jumpa perkataan tawil. Ya, tawil, ta, waw, ya, lam. Boleh salin? Ta, waw, ya, lam. Tawil. Apa makna tawil? Tawil makna panjang. Atwal yang paling panjang. Di sini penggunaan atwal di sini adalah superlatif. Ya, dalam bentuk superlatif makna yang paling. Ya, kita bukan buat comparison tapi kita buat dia bukan komparatif tapi dia superlatif. Kalau kita kata lebih panjang antara dua orang. Tapi kalau paling panjang, itu maknanya 3 ataupun lebih. Ya. Jadi disebut para muazzin ataupun tukang-tukang azan itu adalah manusia yang paling panjang. Ya, atwalun nas, yang paling panjang. Di mana paling tu duduk pada atwal. Asalnya tawil. Tapi dia letak hamzah di depan dengan makna paling panjang ataupun yang terpanjang, atwal. Dan selepas daripada atwal ada perkataan lain, an-nasi, an-nas. An-nas tu adalah manusia ramai. Ya, bukan insan. Kalau insan seorang, kalau an-nas ramai. Ya, mengapa dia baris bawah? Sebab dia second noun. Hubungan antara atwalu dengan an-nas, tuan-tuan ada soalan? Ya, ada Kak Mazidah boleh faham ya? Atwal tu first noun, an-nas second noun. Trying to figure out atwal tu punya apa? Perkataan. Dia lah tengah mencari. Daripada tawil. Okey. To, waw, ya, lam. Salin dulu tawil tu. Sebab tu bila Ustaz arahkan tu, tuan-tuan salin dulu. To, waw, ya, lam, tawil. Tawil tu makna apa? Tawil makna panjang. Tawil tu adjektif. Ya, panjang. Okay. Ya. Kalau kita nak kata lebih panjang, kalau nak kata lebih panjang ataupun paling panjang, kita kena tambah hamzah di atas alif kat depan dia. Ya, daripada to, waw, ya, lam, tuan-tuan dah salin kan? To, waw, ya, lam, tawilun. Tawilun makna panjang. Ya. Tetapi kalau kita nak kata lebih panjang ataupun kita nak kata paling panjang, daripada perkataan tawil tu, tuan-tuan kena letak hamzah di atas alif duduk depan. Depan to tu kena letak hamzah di atas alif. Ya, letak hamzah lah. Ya, tapi Ustaz sebut hamzah atas alif sebab nanti tuan-tuan tanya, alif tu apa fungsi dia? Alif tu fungsi dia sebagai rumah saja. Ya, dia sebagai rumah saja, rumah hamzah. Ya, sebab hamzah dia kena letak sesuatu di depan. Jadi kena letak alif. Tapi bukan alif yang diambil kira. Yang diambil kira adalah hamzah tu. Sebab tu kalau kita nak sebut, kita kata hamzah, to, waw, lam, atwal. Ya, jadi daripada tawil, to, waw, ya, lam, tawil. Tawil tu makna panjang, adjektif. Kita jadikan dia bentuk atwal. Maknanya ya tu dibuang. Ya, jadi bila ya dibuang, bunyinya atwalu. Bukan lagi, kalau tidak bunyi dia akan jadi atwilun. Ya, atwilun tak ada dalam bahasa Arab. Yang ada atwalun. Atwalun. Ya, bila tambah hamzah di depan menunjuk kepada makna lebih, komparatif ataupun paling, maknanya superlatif. Boleh tak faham yang tu untuk perkataan atwal? Jadi kalau tuan-tuan faham perkataan atwal, baru boleh tengok atwalun nas. Ya, kalau atwal dia noun, ya. Tetapi kalau atwalun nas dia jadi first noun. Kerana dia digabungkan dua perkataan, atwalu dengan an-nasi. Ya, asalnya an-nasu. Ya, sebab apa dibaca bawah? Sebab dia second noun. Kan kita dah setuju dulu, ya. Bila dia datang selepas preposition, noun tu baris bawah, kasrah. Kalau dia jadi second noun, dia pun baris bawah, kasrah. Itu benda basic yang kita dah sebut banyak kali. Kalau tuan-tuan tak boleh dapat yang ni, Ustaz terangkan balik. Silakan. Ada apa soalan? Ada apa? Ya. Kak Abidah ada soalan? Kak Jamalia? Tak ada Ustaz, faham. Tak ada Ustaz. Ya? Ni benda yang asas lah, ya. Jadi orang lain silakan, ya. Prof Raga ada, Tan Sri Hasmah kalau ada. Ustaz nak tanya boleh? Ya, silakan. Yang kelas minggu lepas Ustaz cakap kalau saya salah lah, kalau kita nak tengok indikator yang menunjukkan satu kalimah tu jamak, dia ada dua, satu hamzah kat depan ataupun ada alif kan. So hari ni punya ilmu yang Ustaz cakap tadi, kalau hamzah kat depan tu menunjukkan superlatif. So maknanya dua lah Ustaz ya. Satu kalau hamzah kat depan tu maksud dia jamak,
Dua lagi hari ni punya maksudnya dia tu superlatif. Saya salah. Dia bukan superlatif saja, dia dua-dua, komparatif dan superlatif. Pasal perkataan atwal, dia apa yang Syirin cakap tu dah hampir betul. Cuma Ustaz sempurnakan dia, ya. Apabila ada hamzah depan to tu, ya, di sini depan to tu, dia bukan makna, kalau superlatif maknanya paling panjang. Tapi kita boleh juga guna yang sama, ya, untuk mengatakan lebih panjang. Bergantung pada kita banding siapa. Ya, kalau kita buat comparison between two people ataupun two person, maka kita kata lebih panjang. Tapi kalau kita bandingkan sekumpulan manusia, a group of people, maka kita kata paling panjang. Jadi maknanya atwal tu boleh dua-dua. Dengan makna komparatif pun boleh, dengan makna superlatif pun boleh. Ya. Dan adakah hamzah di depan tu boleh membawa makna plural? Boleh. Ya, dengan syarat ya ada alif di tengah juga. Ya, ada alif tengah. Kalau kat sini tak ada alif kat tengah. Dia kena sekali Ustaz ya. Dia maksudnya dia kena sekali. Baru boleh katakan kalimah tu jamak, baru kata plural ya. Okay. Ya, dia kena together ya. Contoh dia macam ni. Ya, cuba tengok aknak. Ada hamzah depan dan ada alif sebelum huruf terakhir. Aknakun. Baru dia jadi. Kalau aknakun tak jadi dia. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan ambil perhatian, ya. Asalnya unukun, ain nun qaf, dia singular, ya, dia normal noun, boleh baca 3 cara, ya, tanwin dhammah, tanwin fathah, tanwin kasrah, dan dia punya plural, ya, broken plural aknakun. Ada hamzah di depan dan ada alif di tengah, ya. Kita tak katalah alif depan kan, kita kata hamzah lah, ya. Jadi kalau alif di depan itu biasanya past tense, ya. Tapi kalau hamzah di depan biasanya dia noun. Ya, macam mana kita tahu dia noun? Yang pertama ada tanwin di belakang. Ya, bila tanwin di akhir, ya, tanwin di akhir itu memang noun. Tak ada kita panggil, tak ada verb ataupun partikel yang ada tanwin di belakang. Tanwin hanya masuk pada noun saja. Ya, aknakun, aknakon, aknakin, tiga-tiga boleh baca. Dan dia merupakan noun, ya. Macam mana kita tahu dia plural? Dengan kehadiran hamzah di depan ain dan alif sebelum qaf, ya. Jadi aknakun, panjang. Tapi kalau kita tengok atwal, ya, dia bukan plural. Ya, atwal tu bukan plural sebab selepas waw tak ada alif ataupun sebelum lam tak ada alif. Kalau dia atwalun, tu mungkin. Tapi perkataan tu tak ada. Ya, yang ada atwalu, pendek. Atwalu dia bukan plural. Dia hanyalah adjektif dalam bentuk komparatif ataupun superlatif. Boleh tak faham yang tu? Kalau yang tu faham, okey. Kalau tak faham, Ustaz terangkan lagi. Boleh, ya? Terima kasih, jelas. Okey, sama-sama. Ada lain, silakan. Haji Fakri ada apa? Aknak ni Ustaz. Dia translation dia neck. Tapi kalau neck ni yang saya tahu, yang saya biasa ialah riqab. Sebab dalam asnaf zakat terbelenggu lehernya. Boleh juga. Dua-dua perkataan tu hampir sama. Dia sinonim tetapi ada sedikit perbezaan. Ustaz tak sebut lagi beza dia. Tuan-tuan setakat ni tuan-tuan terima je dulu. Ya, riqab ataupun aknak tu membawa makna yang hampir sama. Kita terima dulu, ya. Buat masa ni sebab belum sampai tahap untuk kita cerita pendetailan lagi. Ya, dua-dua boleh terima. Ada lain Haji Fakri? Setakat ni tak ada lah Ustaz. Ada, ya. Okey, kita balik pada perbincangan kita. Al-muazzinun, ya. Ayat ni adalah ayat yang sempurna, ya. This is a complete sentence. Kerana untuk mencipta atau membina satu ayat yang komplit, tuan-tuan kena ada kombinasi antara al-muazzinu, ya, subjek dengan predikat. Al-muazzinu confirm subjek. Mana predikat dia? Mana cerita dia? Atwalun nasi a'naqan, itu predikat. Bila dalam satu ayat mula dengan noun, ya, maknanya dia normal, dia apa kita panggil normal dia nominal sentence, ada subjek dan predikat, maknanya sempurnalah tu. Macam kita kata Ahmad pergi ke pasar. Okeylah tu, Ahmad subjek, pergi ke pasar predikat dia. Ya, it's a complete sentence. Jadi al-muazzinu boleh tak dia jadi subjek? Boleh. Kerana subjek dia mesti dalam keadaan dhammah. Ya, di sini tak ada dhammah pasal dia bukan singular, dia plural. Macam mana kita nak tahu dia plural? Ada waw dan nun di belakang, betul?
ada waw dan nun di belakang, ya. Jadi bila dia ada waw dan nun di belakang, maka ini menunjukkan dia adalah plural, waw dan nun. Ya, waw dan nun. Boleh tak kita letak al-muazzinina, ya dengan nun? Di sini tak boleh. Sebab kalau dia subjek, dia mesti waw nun di belakang. Kalau dia jadi objek, baru boleh ya dan nun. Kalau dia datang selepas partikel, ya dan nun. Ini benda basic yang kita dah belajar sebelum ni. Ustaz harap tuan-tuan ingat lagi. Ya? Kalau tak ingat, Ustaz kena ulang lah. Okey, al-muazzinun. Dia Kenapa ada al, Ustaz? untuk jadi subjek? Apa dia? Kenapa mesti letak al-muazzinun? Sebab muazzinun tu is already a specific noun. Describing. Tapi dia tak ada the. Ya, maknanya ayat ni didahului oleh apa kita panggil, ya, oleh kalau al ni kita panggil makrifah, ya, maknanya dia ada nakirah. Dia ada nakirah. Maksudnya ayat ni duduk kat tengah-tengah. Dia bukan the beginning of the whole story. Oh, I see. Okay. Ya, macam kita kata apa kita panggil, ya, I saw a dog. Itu beginning of the sentence, beginning of the paragraph, ya. Tapi kalau kita nak kata pada dog tu juga, kita kata the dog. Ya, the dog was barking. The dog. Pasal apa the dog? Pasal dia sambung cerita yang pertama tadi. Maknanya dalam penceritaan ni ada perkataan muazzinun dulu, tak ada alif lam. Tapi bila kita ulang, kita nak sambung cerita, kita kena letak alif lam. Maknanya the. Ya, the apa kita panggil, ya? The prayer, the caller of the prayer, ya, ataupun prayer scholar, ya, orang yang panggil ni, ya. Jadi al-muazzinun, orang-orang yang mengumandangkan azan ataupun tukang azan, atwalu, ya, paling panjang, annas, ya, manusia yang paling panjang. Orang akan tanya, paling panjang apa? Jawapan dia a'naqan, ya, paling panjang dari segi leher. Kalau tuan-tuan masih ingat, ya, kita dah cerita lama lah. A'naqan ni, ya, sebab apa dia dibaca dengan fathah dan fungsi dia tu apa? Kalau al-muazzinun, ya, dia subjek. The rest of the sentence, atwalun nasi a'naqan, dia predicate. Ya, tetapi a'naqan tu, ya, a'naqan itself, perkataan a'naqan, dia fungsi dia apa, Kak Jamaliah? Apa fungsi a'naqan tu? Dia jadi apa tu? A'naqan maf'ul mutlak, Ustaz. Maf'ul mutlak, dia mesti ada fi'il kat depan. Fi'il tak ada. Objek mesti ada fi'il juga dekat depan. Dia tak ada verb kat situ. Kalau ada verb, dia boleh jadi objek. Kalau ada verb, dia boleh jadi maf'ul mutlak, ya. Tapi di sini tak ada. Maknanya a'naqan tu apa? Cuba dengar Ustaz sebut, ya. Tukang-tukang azan itu, ya, dia jadi apa? Tamyiz, Ustaz. Tamyiz. Dia jadi tamyiz. Maknanya dia ni, a'naqan ni, kalau tuan-tuan ingat, Ustaz sebut dulu, dia jadi distinguisher, tuan-tuan. Distinguish. Dia distinguish, ya. Distinguisher ni maknanya dia distinguish perkataan ataupun ayat ni. Maksudnya, dia yang menjelaskan. Tukang-tukang azan itu, al-muazzinun, atwalun nas, manusia yang paling panjang dari segi, ya, dari segi leher mereka. Jadi, leher di situ menjadi distinguisher. Dia yang menjadi tamyiz. Dialah yang menerangkan cerita tu. Ya, sebab orang akan tanya. Orang akan kata manusia yang paling panjang. Paling panjang apa? Paling panjang lidah ke? Paling panjang gigi ke? Paling panjang rambut ke? Paling panjang apa? Paling panjang lehernya. Ya, jadi leher itulah yang menjelaskan, yang membezakan makna di situ. Tuan-tuan dapat ke tak? Kalau tak dapat, Ustaz kena ulang balik. Yang pertama, tuan-tuan kena ingat. Ya, tadi Kak Mazidah tanya, pasal apa kita tak mula buku ketiga? Bila nak mula buku ketiga? Yang pertama Ustaz kata, tuan-tuan kena faham dulu buku 1 dengan buku 2. Buku 1 dan buku 2 banyak cerita pasal noun. Ya, noun tu dapat, insya-Allah kita boleh pergi yang lain. Ya, sebab itu banyak ayat-ayat yang kita pilih, kebanyakannya tak ada verb. Ya, hari ni insya-Allah ada jumpa verb lagi. Ya, di sebelah dia je. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik. Ya, kejap lagi kita akan tengok. Ya, kita fokus dulu pada ni. Siapa yang tak dapat a'naqan tu sebagai tamyiz ataupun distinguisher? Siapa yang tak dapat? Kalau tak dapat, tanya. Silakan. Ya. Saya dapat, Ustaz. Maknanya distinguishing di leher tu kan? Distinguishing di leher. Tetapi sajalah fikir logically,
panjang leher tu di sini bukan in reality kan. It's just a description. Am I right, Ustaz? Ya. Yeah? So walaupun Ustaz di description, it is walaupun it is just a description yang bukan in reality, maknanya kita masih lagi consider that, okay, tak apalah Ustaz, saya terimalah Ustaz. Sebab tuan-tuan ingat tak Ustaz sebut tadi apa? Ada makna tersurat, ada makna tersirat. Ada makna direct, ada makna indirect. Makna direct dia, ya, memang leher dia panjang. Itu yang Kak Mazidah kata in reality. Jadi yang in reality tu yang tersurat. Sedangkan leher dia tak panjang. Leher dia macam leher orang lain juga. Ya, tetapi sebab apa dia sebut leher panjang? Pasal di sini tuan-tuan, dia bukan makna literal, dia bukan makna tersurat, dia makna tersirat. Maksud orang yang leher panjang tu orang yang banyak amalan dia, orang yang banyak buat baik. Pasal kerja dia mari orang datang solat. Ya, jadi in reality leher dia tak panjang. Ya, tapi ini kiasan. Ya, ini bahasa kiasan dia panggil. Kiasan. Ya, dia panggil kiasan. Ataupun dalam English kita panggil figurative meaning, ya, figurative meaning, ataupun satu lagi perkataan metaphorical meaning. Metafori aja, metafora aja tuan-tuan ni. Ya, dia metafora. Ada tak orang lain yang simpulan tak faham? bahasa tak ada, Ustaz? Macam mana? Simpulan bahasa. Boleh lah, ya, simpulan bahasa boleh. Tapi ya, kan bahasa Melayu kita simpulan bahasa. Ya. From a grammatical standpoint, even if you want to take it literally, it is memang, I mean the sentence structure is macam tu lah kan, subject and then predicate and then distinguisher. I mean from a word standpoint lah kan Ustaz. So I mean macam yang Ustaz punya example dulu is liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amala is the distinguisher kan. So tapi dia in reality, itu in reality. Itu memang makna tersurat, bukan tersirat. Betul. Di sini tersirat. But then the sentence structure is kena macam ni lah, memang kita kena buat sentence macam ni lah kan Ustaz. Betul. Sama ada di reality ataupun tidak. Dia aknaqan ni, distinguisher ni bukan isu tersurat atau tersirat, bukan. Ya. Tersurat pun boleh, tersirat pun boleh tadi. Ya. Ayat yang kita baca ayat 2 surah surah Al-Muluk tu. Ya. Supaya Allah uji manusia supaya Allah tahu siapakah yang paling baik dari segi amalannya. Ya. Yang itu reality. Ya. Jadi seperti mana kita dah faham tadi, ya, ayat ni is a complete sentence, ya, dan every complete sentence can be divided into two. The first part is called subject, the second part is called predicate, ya. Predicate itulah yang mengandungi distinguisher tadi, aknaqan. Sebab itu bila di distinguisher, bila dia tamyiz, kita tak boleh baca aknaqun, tak boleh. Salah tuan-tuan. Aknaqun, ya, you can never read it as aknaqun ataupun aknaqin, tak boleh. Nak kata dia aknaqan, ya, dia apa kita panggil, ya, macam tadi, ya, Kak Liz dah cuba, katanya dia maf'ul mutlak tak jumpa lagi, ya, tapi tak boleh. Sebab maf'ul mutlak dia mesti ada verb. Dalam ayat al-muazzinun atwalun nasi aknaqan, mana ada verb? Tak ada verb. Al-muazzinuna noun, atwalu noun, an-nasi noun, aknaqan noun. Mana ada verb? Tak ada verb. Verb tak ada. Dalam bahasa Arab, verb tu tak mesti ada. Dalam English tak boleh tidak. Dalam bahasa Melayu tak boleh tidak, kena ada verb. Dalam bahasa Arab tak perlu ada verb. Secara apa kita panggil, ya, secara zahir kita tak nampak verb. Mana verb? Ya. Kalau macam wala taja'al ni sebelah ni, ya, taja'al ni present tense. Verb, ya. Kemudian ayat ni tak ada verb, mana ada verb? Al-muazzinun alif lam, takkan dia verb. Atwal, ya, ni bentuk noun juga. An-nas ada alif lam, aknaqan dia tanwin. Semuanya adalah noun dan dia boleh survive sebagai satu ayat yang komplit, tuan-tuan. Boleh tak, tuan-tuan, ya? Haji Fakri, boleh? InsyaAllah boleh lah Ustaz. Okey, ya. Bolehlah Ustaz tu nampak macam tak confident tu. Perkataan la tu kena buang. Ya. Boleh Ustaz. Tu confident. Bolehlah Ustaz tu macam ada macam 70-80% aja. Dia nak menghadamkan tu
Sebab Hadam. nak menghadamkan tu bila dia kata al-muazzin. So tadi Ustaz clarify this is part of the tu. Kemudian atwal an-nas. Jadi so nas pun ada al juga. Okay. So structure of the Arabic tu, dia subjek tu muazzin lebih panjang. Kenapa atwal nas tu dan tidak atwal because panjang tu panjang tengkuk. Dia pasal ada an-nas tu ada di tengah-tengah panjang dan tengkuk. Itu soalan dia. Sebab apa struktur dalam bahasa Melayu dia akan cakap apa? Tengkuk adalah sebab referring panjang tu ialah referring pada tengkuk, bukan referring pada manusia. Betul. Pasal bahasa Melayu tak ada distinguisher. Bahasa Melayu dia tak ada apa peranan distinguisher tu tak ada. Bahasa Arab ada. Sebab yang pertama kita kena faham ya, bahasa Melayu dia Austronesian family tu dia memang tak ada konsep macam bahasa Arab macam ni. Ya. Jadi bahasa Arab dia daripada apa kita panggil ya, dia daripada Semitic language. Semitic memang bentuk dia macam ni tuan-tuan. Pasal kita membandingkan dua bahasa yang datang daripada family linguistic family yang berbeza. Memang tak boleh lah tuan-tuan. Ya, sebenarnya kita tak boleh banding. Sebab tu terjemahan tu memang kadang-kadang dia jauh beza. Pasal kita tak boleh buat direct translation. You can never do a direct translation. Tak boleh tuan-tuan. Especially kalau dia datang daripada linguistic family yang berbeza. Jauh tuan-tuan. Ya, sebab Arabic language, ya, Hebrew tu semua daripada Semitic. Ya, tapi bahasa Melayu ni daripada Austronesian. Austronesian tu beza tuan-tuan. Jauh beza, ya. Macam kita nak banding bahasa Melayu dengan bahasa apa? Bahasa Thai, jauh beza. Nak banding bahasa Melayu dengan Tagalog boleh. Sebab Tagalog dan bahasa Melayu dia daripada Austronesian. Tapi kalau nak banding bahasa Melayu dengan Thai tak boleh. Walaupun kita neighbor dengan Thailand. Sebab bahasa Thailand tu, bahasa Siam tu, dia daripada Sino-Tibetan. Lain tuan-tuan. Sino-Tibetan tu lain. Dia dah family bahasa Mandarin tuan-tuan. Walaupun fizikalnya kita dekat dengan Siam, kita lebih jauh daripada Filipin, daripada Mindanao. Ya, tapi dari segi family linguistic family-nya kita lebih dekat. Macam mana saya nak terang? Macam itulah tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh banding. Tak boleh buat apa kita panggil? Word by word translation. Tak boleh tuan-tuan. Ustaz faham ya? Kita nak kata patutnya al-muazzinu atwalu a'naqan an-nasi. Tak boleh. Ayat tu salah tuan-tuan. Ya, sebab itulah ada fungsi a'naqan, ada fungsi distinguisher tuan-tuan. Ya. Para muazzin ataupun tukang-tukang azan itu adalah manusia yang paling panjang. Ya, sebab dia punya compound noun ya ialah manusia adalah yang paling panjang dengan manusia. Itu compound noun dia. Dari segi apa? Dari segi lehernya. Itu gaya bahasa Arab. Ya, kita tak boleh question lah. Itu memang gaya bahasa Arab. So kita kena terima seadanya. Ya, whether you like it or not, kena terima tuan-tuan. Itu cerita dia, ya. Okey, ada lain silakan. Kalau kita tuan-tuan nak letak a'naqan, tuan-tuan kena letak atwalu a'naqin, ya. An-nasu tak kena tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh letak atwalu a'naqan. Pasal atwal ni dia punya first noun, ya. Second noun dia mesti baris bawah. Ya, jadi atwalu a'naqin tak kena tuan-tuan. Atwalu a'naqin tak kena, ya. Anas nak jadi apa? Tak boleh. Jadi anas itu menjadi second noun kepada compound. Manakala a'naqan tu menjadi tamyiz ataupun distinguisher kepada atwalun nas. A'naqan tu menjelaskan atwalun nas. Ya, bukan atwalun nas menjelaskan a'naqan, bukan tuan-tuan. Kalau atwalun nas menjelaskan a'naqan, atwalun nas yang menjadi tamyiz, jadi distinguisher, bukan distinguisher a'naqan. Itu cerita dia, ya. Okey, apa yang Ustaz boleh bantu lagi? Silakan. Kalau tak ada, tuan-tuan tengok bawahnya. Artinya mereka, siapa mereka ni? Al-mu'azzinun yang banyak amalan dia, ya. Itulah gambaran, not in reality. Gambaran bahawasanya leher dia panjang. Leher panjang ni makna orang yang
banyak dia punya amalan dia, panggil orang datang sembahyang. Juga dikaitkan dengan pembesar dan pemimpin kerana mereka diberikan sifat leher yang panjang, ya. Biasa orang letak leher panjang. Pasal apa? Sebab dia tengok rakyat dia susah ke, kena banjir ke, ya, kena COVID ke, kena apa, itu dia kena bantu. Itu secara umum sifat pemimpin yang bertanggungjawab lah. Kalau tak bertanggungjawab, kita tak panggil lah dia panjang leher. Ya. Kemudian apa lagi, ya, kalau kita boleh sebut di sini, ya. Antaranya ialah apa kita panggil tadi, ya, ibadah tadilah, ya. Macam dalam apa kita panggil, ya, dalam istilah apa, ya, dalam istilah wuduk sebagai contoh, ya. Sebab itu kita disunatkan melebihkan apa ni, bila kita basuh tangan, kita lebihkan sikit, ya, atas siku, ya. Dan insya-Allah pada masa kita duduk di mahsyar besok, orang yang selalu berwuduk, tangannya dan wajahnya akan bercahaya. Ya, sejauh mana wuduk tu sampai, tapi janganlah melebih sampai ke bahu. Lebih sikit tak apa, ya, dan akan bercahaya. Gambaran orang yang banyak berwuduk, gambaran orang yang banyak solat, gambaran orang yang banyak beribadah setelah berwuduk, dan termasuklah orang yang banyak baca Quran. Sebab mesti dia ambil wuduk sebelum dia baca Quran. Itu gambaran dia. Okey, boleh tuan-tuan, ya. Ada soalan lain, silakan. Boleh Kalau tak saya, Ustaz? Ya. Boleh tak saya katakan yang sifat leher panjang ni adalah peribahasa bagi orang Arab menunjukkan orang-orang yang banyak beramal. Macam kita panjang tangan orang yang mencuri. Can I say that way? Peribahasa Arab ke ini? Macam tu ke Ustaz? Memang Tadi ada ada quoted as betul. Tadi- Memang ada quoted leher panjang tu, itulah maknanya. Macam tu peribahasa dia. Betul. Sebab ni apa Betul, kita ya? panggil istilah Okey, yang okey. biasa digunakan. Betul lah, peribahasa Arab lah ni. Kak Mazidah terlepas pandang. Tadi ada our sister, ya. Ustaz tak sebut nama dia, Kak Mazidah pun kenal. Dia guna satu perkataan tadi. Akak guna peribahasa. Dia guna apa tadi? Simpulan bahasa. Almost the same lah, Kak. Okey, Dah alright. Juga Okey. Maimunah Alright, tadi alright. sebut simpulan bahasa. Mungkin akak terlepas pandang. Alright. Yes, Okey, ya. yes. Al-Imam Asy-Syaukani. Imam Syaukani ni tokoh hebat lah, ya, dalam bidang tafsir dan dalam bidang apa, fiqh, ya. Berpendapat maksud perkataan a'naq. Cuba tengok. A itu panjang, ya. A'naq panjang. A itu dipanjangkan. Walaupun ditulis rumi, ya. Yang terdapat dalam surah Al-Anfal, ada cerita. Ya, adalah diri atau jiwa, tak apalah, ya. Kita tak panjangkan, kita terus je ambil, ya. Ambil saja di bawah ni. Ya, ayat daripada surah Al-Isra, ayat yang ke-29, ya, perbincangan yang dibuat oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ni tokoh tafsir lah. Kalau kita tengok dalam mana-mana tafsir moden ataupun apa ni klasik, ya, Ibnu Katsir ke, Imam Tabari ke, ya. Imam Tabari ni yang atas tadilah, ya, Imam At-Tabari ni semua tokoh tafsir ni. Pasal ni kita cerita tentang Quran. At-Tabari seorang tokoh tafsir berasal daripada Parsi, daripada Iran. Ya, dia daripada negeri Tabaristan. That's why dia dipanggil At-Tabari. Tabaristan, Tabari. Ya. Jadi Ibnu Abbas ini orang Mekah, orang Quraisy, Bani Hashim. Ya. Jadi dia bincang ayat suratul Isra. Apa bunyi ayatnya? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Ya. Wala, wow, kita tahu partikel, ya, partikel connector. La dia termasuk partikel denial. Wala dan bukan denial, ya, dia apa ni, command form untuk jangan. Ya, kita larang orang, ya. Kita larang seseorang. Wala dan janganlah. Taj'al, engkau jadikan, ya, engkau jadikan yadaka, yada kita tahu yadun makna tangan, ya. Wala taj'al yadaka. Kalau yada di sini baris fathah, dia adalah objek. Ni betul objek. Pasal objek mesti fathah. Kalau dia subjek kan domah. Macam tadi kan, ya. Kita kata perkataan tadi onokun, ya. Yadun subjek. Kalau yadan atau yadaka dia jadi apa, objek, ya. Baris dia, cuba tengok dal tu baris dia fathah. Fathah ni biasa menunjuk pada objek. Ya, yadaka. Wala dan janganlah, kata Allah, taj'al, engkau jadikan, ya. Nabi Allah cakap dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Janganlah Muhammad engkau jadikan yadaka, tanganmu,
maghlulatan, ya, maghlulatan makna terikat atau terbelenggu. Ila unukika, ke lehermu, ya. Jadi taj'al ni present tense, kita tak belajar detail lagi. Nanti kita akan tengok contoh daripada kamus jadid, ya, seperti mana Kak Mariatun ada share dengan Ustaz, Ustaz share dengan tuan-tuan. Janganlah engkau jadikan tanganmu maghlulatan terikat ke apa? Ke unukika, ke lehermu. Ini juga dia dalam bentuk peribahasa atau simpulan bahasa juga. Maknanya ini bukan in reality. Ya, tapi kalau kita nak gambarkan boleh. Ya, jangan letak tangan tu ya ke leher, sama ada ke sini ataupun ke belakang. Mana terikat, ya. Jadi maknanya tak boleh nak buat apalah. Ya, jadi bila tangan tu terikat, maksudnya dia tak boleh buat kebaikan. Ya, tadi disebut panjang tangan, ya. Panjang tangan. Dalam bahasa Arab, panjang tangan orang yang banyak sedekah. Bahasa Melayu panjang tangan, ya, maknanya orang yang banyak mencuri. Ya, dia banyak ambil harta orang, dia ambil harta orang. Tapi dalam bahasa Arab, panjang tangan tu peribahasa yang baik, ya. Menunjukkan orang yang banyak bersedekah, banyak bagi, banyak beri, ya. Itu dia punya cerita dia. Okey, wala taj'al, dan janganlah taj'al engkau jadikan, ya. Macam mana kita nak tahu dia dalam bentuk larangan? Yang pertama adalah huruf, ya, ada partikel la, janganlah. Taj'al, ya. Bila datang partikel la, ya, apa ni, verb itu bertukar daripada dhammah menjadi sukun. Asalnya la taj'alu, ya. Tapi di sini disukunkan lam tu, ya, wala taj'al, dan janganlah engkau jadikan, ya. Janganlah engkau jadikan yadaka, tanganmu, maghlulatan, dalam keadaan terikat, ila unukika, ya, sampai ke lehermu. Maknanya tak boleh nak buat apa. Ya, terikat. Cuba kita bayangkan, seolah-olah ada tali dekat leher ni, diikat tangan dia kat leher, ataupun diletak kat belakang diikat, ya. Macam mana dia nak buat baik? Tak boleh. Ya, jadi maksud perkataan a'naq, ya, pada ketujuh ayat di atas, termasuklah ayat ni, mengandungi dua makna. Makna pertama ialah leher itu sendiri. Ya, jadi a'naq, ya, dia punya plural apa kita panggil tadi, ya, broken plural ataupun unuk singular, sama tuan-tuan, ya. Maknanya salah satu makna adalah leher itu sendiri. Okey, tuan-tuan ada apa soalan untuk ayat yang kita baca ni, Suratul Isra ayat 29. Silakan. Ada apa nak tanya sebelum kita masuk kamus jadid? Ustaz, saya kena beredar ni Ustaz, minta maaf banyak. Tapi Tak apa. ayat ni Ustaz, dia refer to, kalau yadaka bukan yadako, maknanya is specific to certain one person tak Ustaz? Because selalunya dia akan Jadi yadaka bukan apa tadi? dia tak sebut yadako, maknanya dia menyeluruh lah, ramai lah. Sebab Allah sedang bercakap dengan Nabi. Oh, Allah so maknanya dia specific to the prophet lah. Tapi maknanya umum lah. Walaupun macam Allah kata kan, Allah kata solatlah kamu wahai Muhammad. Bukanlah mana Nabi Muhammad je kena solat. Semua orang lah kena solat. Tapi ketika Allah cakap dengan Nabi itu, maknanya Allah addressing Nabi. Sebab Allah dengan Nabi kan apa kita panggil dialog. Sebab yang dengar perintah Allah tu kan Nabi, orang lain tak dengar. Nabi sampaikan. Ya, jadi sebab tu merujuk pada singular person. Yadaka tu maknanya anta. Bukan yadakum, bukan. Kalau yadakum antum ramai, bukan. Jazakallah khair. Saya minta maaf Zat ya. Ya, silakan. Orang lain silakan, ada apa? Ya. Oh, mesej Haji Fakri tadi. Ya. Kak Liz, ya. Maghlulatan tu apa fungsi dia? Pasal apa dibaca dengan tanwin fathah? Pasal apa tak baca maghlulatun? Pasal apa baca maghlulatan? Kak Liz? Ya, sebab menunjukkan pada ini larangan. Nanti bukan tamjiz dia. Tamyiz tadi, naqan Ya, ya. tadi. Ya. Ini jadi apa ni? Disebabkan Objek. ini jadi isim fa'il, isim fa'il kan Ustaz? Tak boleh. Isim fa'il. Tak boleh ya. Isim Di fa'il. sini ma'ul mutlak lah karena ada tanwin. Soalannya ialah pasal apa dia tanwin fathah. Dia jadi apa tu? Yang Ustaz yang tanya maghlulatan kan? Tanwin. Betul. Ha. Kalau yadaka, yada tu tahu kan? Apa? Ya, Yada tu tahu, jadi tangan. objek. Objek. Ha.
Yadaka Jadi objek tangannya. memang tangan tapi dia jadi objek. Maghlulatan jadi apa? Sebab yadaka dah objek dah. Maghlulatan Jadi itu maf'ulun bih bukan? Maf'ulun ialah bih tak boleh. maf'ulun bih itu apa dia? Maf'ulun bih itu Arabik, yang English dia apa? Maf'ulun bih itu. Maf'ulun. Kak Lis, maf'ulun bih itu apa? Apa tuan-tuan, perempuan, tolong Kak Lis. Kak Mai, Objek juga kan? Objek. Second dia object. jadi dia second object. Dia second object tuan-tuan. Sebab perkataan ni ja'ala ni, present tense ni, ya. Ja'ala ni dia ada dua objek. Dia antara verb yang menggunakan dua objek. Yadaka pun objek, maghlulatan pun objek tuan-tuan. Ya. Walaupun ada yang kata maghlulatan tu sebagai hal keadaan, boleh juga. Adverb boleh. Makna adverb. Ya. Dia makna adverb boleh, ya. Tetapi sebahagian lain kata tak. Dia adalah second object. Kalau dia jadi adverb pun tanwin fathah maghlulatan, kalau dia jadi second object pun maghlulatan, tak ada masalah tuan-tuan. Ya, ada dua pendapat dekat situ. Dua-dua tu betul. Ya, tuan-tuan jangan pelik dalam bahasa Arab ni kadang-kadang ada dua jawapan yang betul. Walaupun satu adverb, satu lagi ialah second object. Tak ada masalah tuan-tuan. Yang penting baris dia betul. Ya. Waw, sekali lagi Ustaz sebut, waw adalah partikel connector, penyambung. La tu ialah partikel untuk larangan. Taja'al dia adalah present tense verb. Yada tu adalah first noun. Ka tu adalah second noun. Ya, tapi tak boleh dibaca patutnya yadaki. Tapi tak bolehlah baris bawah sebab kalau yadaki untuk perempuan, yadaka untuk lelaki. Ya, pasal apa baca yada? Pasal dia objek. Ya, pasal dia first object. Maghlulatan dia second object. Ya, kita boleh terjemahkan sebagai adverb juga. Kalau adverb pun kena. Dan janganlah Muhammad engkau jadikan tanganmu itu dalam keadaan terbelenggu. Pun boleh tuan-tuan. Dalam keadaan tu adverb tu. Ila unukik, sampai ke lehermu. Jangan tangan tu jangan sampai ke leher, ataupun di belakang ni terikat. Jangan sampai macam tu sehingga tidak dapat memberikan kebaikan. Ya, itu larangan daripada Allah kepada Nabi dan maknanya kepada umat Islam secara umum. Itulah cerita dia tuan-tuan. Dan dia dalam bentuk peribahasa atau simpulan bahasa juga, Maknanya dia indirect meaning. Dia bukan in reality. Tapi kalau kita kata tangan terbelenggu, kita fahamlah. Bila tangan terikat kan? Bila tangan kita terikat, macam mana kita nak buat baik? Nak solat pun susah. Nak angkat takbir tak boleh. Tangan terikat. Nak letak di apa kita panggil, kita nak kiam kan, nak letak tangan kanan atau tangan kiri pun tak boleh juga. Kita nak angkat takbir tak boleh. Kita nak sujud macam mana? Sebab sujud tak sempurna. Sedangkan kedua telapak tangan merupakan anggota sujud. Maksudnya apa? Maksudnya buat baik tak boleh, tuan-tuan. Itulah gambaran tangan terbelenggu. Kak Mazidah okey tak? Boleh tak faham ayat ni? Ya, Ustaz faham. Okey, selesailah. Kalau tuan-tuan tak ada soalan, ya. Ustaz, maaf saya. Sorry, Saya ada soalan. maghlulatan tu makna apa tadi Ustaz? Terbelenggu ni, terbelenggu. Ya. Ada kat sini ni. Ataupun terikat. Belenggu terikat. From the word terbelenggu tu dia jadi macam verb Ustaz, from the meaning. Tapi yang ikut dia punya grammar tu dia objek. So objek boleh dari verb. Jangan terjemah direct. Terjemah direct tak dapat. Maghlulatan tu bukan verb. Maghlulatan tu adalah noun. Mana boleh verb? Dia ada tanwin. Mana pernah dalam bahasa Arab verb ada tanwin? Tak boleh. Maghlulatan. Ya, saya tahu. Tapi terbelenggu tu macam verb punya meaning. Bukan verbal noun kan Ustaz? Verbal noun bukan. Bukan Bukan. Dia adalah, kalau dalam bahasa Arab kita panggil dia isim maf'ul dia panggil. Dia tetap isim juga. Isim maf'ul. Dia bukan verbal noun. Kalau verbal noun tu masdar. Verbal noun tu masdar. Masdar. Itu verbal noun. Maknanya dia diambil daripada verb dan jadi noun. Maghlulatan bukan. Dia punya verbal noun dia ialah dia lain. Rulwun. Rain lam waw. Dia root word dia rain lam waw.
Ya, itu verbal noun. Tapi kalau maghlulatan macam istilah maf'ulatan, maf'ul, ya, istilah ma'kul, ya, mana sesuatu yang dimakan, dia noun. Ya, jadi maghlulah bukan verbal noun, bukan. Ya. Apa soalan tadi? Silakan, ada lain? Siapa nak tanya tadi? Ya. Saya Isim Hajar apa Maliah juga. tadi Ustaz? Yang mana? Isim apa tadi maklulatan? Maklulatan kalau dalam bahasa Arab kita panggil isim maf'ul. Maf'ul. Okey. Isim maf'ul itu, isim maf'ul tu dalam bahasa Arab kita panggil, dalam bahasa Inggeris kita panggil apa kita panggil, ya? Passive participle dia panggil. Ustaz tak tahu tuan-tuan faham ke tak lah. Ya, tapi in Arabic, ya, dia panggil isim maf'ul, in English kita panggil passive participle. Kalau isim fa'il, active participle. Ya, ini tinggi sikit tuan-tuan ya, tapi sebab orang tanya Ustaz jawab ringkas. Okey, ada lain silakan sebelum kita masuk kamus jadid. Ustaz nak close sharing ni. Ustaz nak nak stop sharing yang ni, nak masuk benda lain. Sila, ada apa-apa? Silakan. Ustaz, kita nak pakai kamus ni ke Ustaz nanti? I mean later kita nak refer balik ke tidak? Rujuk ya. Sebab ada banyak ni. Ini baru Hamzah ni. Ya, ini baru muka surat yang ke-7, yang ke-8 ya. Ada banyak, ada berapa ratus ya? Ada 700 pages, ada banyak lagi. Maksudnya today we want to refer to this book again or not? I mean saya nak taklah, sebab kalau Ustaz dah stop sharing, Ustaz terpaksa tengok benda lain lah, sebab Ustaz tak boleh share yang lain nanti. Ustaz nak tutup dulu, nak stop sharing dulu. okey, saya pun Ustaz, Ya. untuk mendapatkan kamus ini dari mana Ustaz belinya? Ustaz pun tak ada kamu ni, baca online aja. Tak Ustaz, Ya. Ustaz pun tak beli. Cari kedai buku tak Okey, jumpa. Ustaz, Ya. Ustaz dan pada semua para jemaah, saya dah find out from PTS, they have stopped printing kerana tidak banyak, dia kata tak banyak demand, jadi diorang dah stop printing. So saya request lah kalau boleh print. So maknanya for the time being kita kena pakai online je lah dulu. Itu yang boleh sarankan ya. Okey, terima kasih. Ya. online aja tak boleh. Sharing, Okey ya. Jadi kita nak tengok yang lain pula. Ya. Sorry Ustaz. They did suggest you can buy the e-book which is costing about 49 ringgit or something like that, dia kata. So purchase the e-book. That's what they suggested. But we can Okey, bagi download it, right? We can download it from Google. Yeah, it's up to you because whatever that I had given tu sebenarnya dah sufficient. But then tak berani nak cakap to print. Nanti kan isu copyright reserve timbul kan. Jadi it's up to individual lah to take it how you take it ya. Terima kasih. Okay. Saya hanya boleh suggest use it online. I mean using the online, the soft copy whatever lah ya. Okey ya. Tuan-tuan, Ustaz nak share kamus jadid ya. Ustaz nak tanya pada apa kita panggil Kak Mariatun. Sebenarnya yang Kak Mariatun highlight ni apa, nak tanya apa soalan? Page 144. Kak Mariatun. Kak Mariatun ada kat situ? Mariatun Tadi ada. saya nampak. Tadi I saw her tapi dia dah left. Nanti I try to call. Oh, dia dah left ya. Tak ada apa nak tanya Ustaz, cuma Dah ada dah. Ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hello. Ya. Terus cakap. Apa Tak dengar. Kak Mariatun punya wifi tak bagus. Ya. Tak boleh. Ada music. Nyanyi ya. Tak apa ya. Kalau Kak Mariatun boleh letak dekat chat aja pun tak apa ya. Tapi Ustaz nak bagi ni contoh ya. 3 huruf ya, tuan-tuan dan puan-puan, zolama, zo, lam, mim, zolama. Inilah bentuk ya cara buku kamus jadid ni ditulis. Dia akan bagi dia punya root word dia zolama 3 huruf.
Ya, ini past tense lah. Semua ni past tense ya. Semua ni past tense. Jadi zalama contoh dia ya. Zalama. Jadi zalama kemudian dia letak koma, lepas koma dia akan bagi present tense dia. Kalau ingat tadi perkataan wala taj'al yadaka, janganlah engkau jadikan tanganmu wahai Muhammad terbelenggu ke lehermu ya. Tadi dah ada perkataan taj'al ya. Taj'al tu present tense ya, untuk awak, untuk engkau. Kalau di sini yazlimu ni untuk he, untuk dia lelaki. Jadi zalama maknanya telah menzalimi, telah melakukan kekejaman. Ya, telah menganiaya, tu makna zalama. Yazlimu makna sedang. Ya, dia terus bagi. Bila dia bagi past tense, dia bagi present tense. Ya, kemudian dalam bracket ni, seperti mana minggu lepas kita cerita, dalam bracket ni adalah verbal noun dia. Started with past tense, followed by present tense, and in bracket verbal noun. Inilah verbal noun. Ya, dan verbal noun cuba tengok, semua dalam bentuk tanwin. Zolman, mazlamatan, semua tanwin. Dia menunjukkan dia adalah noun dan dalam bentuk verbal noun. Itulah contoh dia. Maknanya apa? Menganiaya ataupun kejam. Ya, dia melakukan kekejaman. Contoh dia sebagai sultan, ya, dia buat kejam pada rakyat dia. Maknanya dia tak bagi apa kita panggil ya, dia tak bagi gaji yang mencukupi contoh. Ya, maknanya dia tak bantu ketika rakyat dia susah, dia tak tolong. Ya, ataupun ketika banjir dia tak datang tengok pun. Dia buat tak peduli je, ya. Tapi duit apa kita panggil ya, kalau orang nak bayar zakat, kalau orang nak bayar income tax, yang tu dialu-alukan. Tapi nak tolong balik payah. Tu contoh dia. Jadi zalama past tense, yazlimu present tense, in bracket tu adalah dia punya verbal noun, ataupun in Arabic kita panggil dia masdar. Ya, ada soalan? Silakan untuk ni. Untuk zalama ada? Ustaz, sebab Ustaz kata biasa verb ada 3 huruf saja kan? Ya, Sebenarnya betul. zalama 3 huruf. Tapi yazlimu 4 huruf. Tak 4 huruf ya, dia 3 huruf juga. Ya tambah depan ni pasal dia present tense aja. Okay, so itu ni because present tense lah. Present tense. Past tense tu yang 3 huruf tu. Okay. Yang kita kata 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf tu semua referring to past tense saja. Past tense bukan present tense. Okey, terima kasih. Ya, okey sama. Okey, tapi cuba tuan-tuan tengok di bawah. Di atas ni zalama. Kalau bawah zalima, ada makna beza. Ada makna beza. Ya, walaupun lam tu di yang pertama dia fathah. Lam yang kedua dia kasrah. Ya, apalah sangat beza kan? Tetap juga lam mim ada beza. Sebab zalama dengan zalima ada beza. Ya. Kalau zalama yazlimu. Kalau zalima yazlamu ada beza tuan-tuan. Ini bezanya sangat kecil. Tapi dari segi maknanya berbeza. Ya. Kalau zalama makna telah menganiaya ataupun telah berlaku kejam. Tapi kalau zalima makna telah menjadi gelap. Ni gelap ni ga lam fa, gelap. Ya, ataupun malam. Ya. Kalau kita panggil zulmah itu kegelapan. Ya, kegelapan. Zulmah ni adalah verbal noun. Ya, sama juga tuan-tuan. Jadi kita kena hati-hati di dalam memberi baris. Ya, sebab zalama dengan zalima dia ada kesamaan makna. Maknanya dia kegelapan juga. Sebab bila orang buat zalim, maknanya dia berada dalam kegelapan. Ya, pasal dia tak buat baik. Buat baik je. Sebab buat baik itu ibarat cahaya. Buat jahat tu ibarat kegelapan. Ya, sebab tu orang buat jahat, hati dia gelap. Ya, tapi kalau orang beriman, orang buat baik, hatinya bercahaya. Ya, maknanya dari segi makna apa kita panggil ya, sharing meaning dia memang ada makna sama. Tetapi dari segi makna spesifik ada beza. Kerana zalama itu menunjukkan ya penganiayaan, dia buat aniaya. Tapi kalau zalima maknanya keadaan menjadi gelap. Ya, ada beza tuan-tuan. Itu cerita dia ya. Okey, ya, ada apa nak tanya? Silakan. Ya, untuk zalama yazlimu, zalima yazlamu. Itu dua saja. Kalau ada apa-apa soalan silakan. Ya, sebelum Ustaz masuk yang lain-lain lah ya. Kalau tak ada tuan-tuan boleh tengok di bawah ni ya. Zonna contoh, zonna. Ini pun past tense juga. Berapa huruf zonna? 3. Ya, 2 Ustaz, zod dengan nun. Sebab nun tu 2 kali. Macam mana tahu? Sebab ada syaddah. Zonna. Maknanya double nun. Zonna. Dia bukan satu. Ya, zonna.
Kalau kita kata apa tadi, ya, kalau zalama nampak jelas 3 huruf. Kalau zalima 3 huruf, ya. Tetapi kalau kita tengok zonna, ya, zonna berapa huruf, ya? Zonna kita tengok hanya 2 huruf, tak. Zonna 3 huruf juga, ya. Zohara kita tengok, ya, zohara. Zohara 3 huruf, ya. Zohara 3 huruf. Kalau macam ni zohrun, ni maknanya ni noun lah, ya. Zohrun jamak dia zuhurun. Jadi makna kamus ini dia menggabungkan past tense, present tense dengan singular dan plural. Ya, kalau dia noun, apa ni singular, jim ni makna jamak, dia punya plural. Zuhurun. Ya, zuhrun, azharun. Ya, zahir, ya, dia ada inilah, ya, ditunjukkan. Jadi tuan-tuan kalau tuan-tuan beli kamus ni, tuan-tuan akan tengok, ya, bahawasanya dia akan bantu kita dengan memberikan past tense, zalama dan present tense. Present tense kita tak belajar banyak lagi, tapi past tense kita dah jumpa banyak dah. Ya, dalam ayat-ayat Quran dan juga dalam kita punya buku unlocking tu kita dah tengok. Kejap lagi kita akan tengok lagi. Ya. Okey, ada soalan apa-apa silakan. Kalau tak ada, Ustaz nak bagi contoh yang lain. Ustaz nak stop sharing ni, tengok yang lain. Silakan, ada apa? Ustaz, untuk beli kamus yang ini ke mana Ustaz? Ada jual? Ya. Saya beli kat Shopee, sis. Oh, Kak Sofi ya? RM8. Kamus apa namanya saya pasal 2 minggu dah tak follow, tak ikut. Jadi. Jadi dia. Okey, terima kasih. Sama. Sama-sama. Ustaz, kalau Ya. kita nak cari walawa dalam kamus jadi ni tak jumpa lah Ustaz. Zol. Dekat Zol, huruf Zol. Bukan yang tadi huruf tadi tu, perkataan yang tadi maglulah tu, so dia punya root word Ustaz cakap walawa kan? Dia gulun boleh, ya, rin, ataupun kita cari, Ustaz tak pasti sama ada maglulatan tu ada ke tidak. Boleh cari mim, kalau mim tu tak ada, cari rin. Ada 2 cara lah. Ya, mim tu boleh ataupun rin tu, ya, dia punya root word dia. Dalam rin tak ada, mungkin mim kot. Cuba tengoklah, ya. Ataupun mungkin memang tak ada lah, ya. Mungkin Kalau orang lain mungkin Ustaz, kerana itu kan isim fa'il, mana ada dalam kamus kena boleh, ya. Ada sebahagian kamus ada. Kalau kamus yang apa kita panggil, ya, kalau kamus apa kita panggil maurid ada mim. Ya, ada maknanya maglulatun pun ada, ya. Maglulatan pun ada. Maglulatun atau maglulatan memang ada. Ya, sebab kamus maurid tu lagi besar, lagi entry-nya lagi banyak, ya. Kamu jadi mungkin tak cukup banyak sebab yalah RM8 punya kamus tuan-tuan tahu, tapi dia membantu. Ya. Kamus apa namanya Ustaz yang satu lagi? Maurid, min waw rodal. Ustaz dah share dalam, Ustaz dah share dengan apa? Kak Majidah, Ustaz dah bagi Kak Majidah pun dah share Ustaz. Ya, dalam kita punya scroll atas lah. Semua dah nanti Kak Majidah share balik sekali lagi nanti, ya. Okey. Nanti saya hantar list. Boleh, ya. Nanti Okey. saya hantar lagi sekali kat Kak Liz. Ya. Ustaz nak stop sharing? Ya. Kita tengok yang lain pula, ya. Kita tengok ada benda lain lagi, ya. Kita tengok benda lain, ya. Ini akhaza pun kita dah jumpa, ya. Ini akhaza. Besar kan, ya, akhaza. Jadi akhaza 3 huruf juga, ya. Dia bukan alif tapi hamzah. Akhaza, ya. Dia punya present tense ya'khuzu. Ya, dia punya verbal noun akhzan dah ada, dia siap. Dalam bracket ni merujuk kepada verbal noun dia. Ya. Dia letak pula dia punya command form. Akhaza makna telah mengambil. Ya, taken. Ya'khuzu sedang. Ya. Akhzan makna pengambilan sebab dia adalah apa, verbal noun. Khus, ambillah. Kita nak suruh ambil, khus. Ya, kita suruh dia ambil. Khus makna ambil ataupun mengambil. Itulah, ya, bentuk dia. Jadi makna dia 3 huruf. Kalau di belakang ni, ya, ini Ustaz bagi contoh akhrasu, ya, akhrasu. Akhrasu ni macam atwalu tadi. Ingat balik atwalu, maknanya yang lebih panjang. Ya, yang lebih panjang ataupun yang paling panjang, ya, atwalu. Di sini akhras.
Ya, apa makna akhras? Ya, kalau kita boleh tengok, ya, akhras ni maknanya bisu, ya, bisu, orang yang bisu, akhras. Ya, jadi kalau orang tu kita kata dia lelaki, kita panggil dia akhras. Kalau dia perempuan, ya, kharsa. Jadi akhras, ya, dia letak di sini dia punya apa kita panggil, ya, dia letak, ya. Kalau kharsa ni jamak dia lah. Ya, dia punya muannas dan jamak dia ialah khursun. Ya, akhras ini maskulin, ya. Kemudian diletak dalam kurungan nun sa. Nun sa ni merujuk kepada mana muannas, maknanya feminin. Apakah feminin untuk akhras? Kalau lelaki, rajulun akhras, lelaki bisu. Tapi kalau kita nak kata dia perempuan, ya, kita kata imra'atun kharsa. Kharsa tu adalah feminin form, ya, untuk akhras. Jadi dia ada, kalau tadi kita kata jim dengan makna plural. Kalau nun sa, ya, ini menunjuk kepada makna feminin. Ya. Ini feminin, ya, nun sa ni feminin. Daripada kata muannas, ujung dia nun sa tu ujung. Muannas kan ujung dia kan nun sa. Ya, itu adalah dia punya apa kita panggil feminine form, kharsa. Kemudian jamak dia, ya, khursun. Jadi jamaknya khursun. Ya, di sini diterjemahkan sebagai kelu. Ya, kalau kelu pun boleh, kalau bisu pun boleh juga. Dua-dua makna boleh. Ya, dia kata ana akhras. Jadi makna aku kelu lidah, tak boleh nak bercakap. Aku tak bisu, tapi yang boleh mana aku kelu. Ya, tapi kalau orang tu bisu pun boleh guna kata akhras. Dua-dua boleh, tuan-tuan. Ya, okey, ya. Itu dia punya contoh dia. Jadi kalau tuan-tuan ada kitab tu lagi senanglah. Tuan-tuan boleh tengok. Ada soalan? Silakan. Ya, ini akhaza ya'khuzu ni sebab ada dalam buku unlocking kita. Kita dah tengok dalam buku unlocking. Ya, tuan-tuan boleh tengok buku unlocking, ya. Buku unlocking kita, boleh tengok buku unlocking. Ikhlas tu keep quiet, Ustaz. Ikhlas. Maknanya diam. Ya, kita nak suruh kita nak suruh orang tak bercakap lah. Ya. Tapi jarang kita gunalah perkataan macam tu, ya. Jarang kita guna. Sebab kalau kita nak suruh orang diam, ada perkataan lain. Sebab kalau kita suruh dia bisu, maknanya seolah-olah, ya, bahasa kasar lah, ya, tak sesuai. Kita nak suruh orang dia, kita kata uskut je. Uskut. Daripada sakata. Uskut. Kita kata tolong diam, ya. Apa ni uskut, apa ni, apa kita panggil, ya. Kita sebut uskut saja. Ya, min fadlik, uskut min fadlik. Maknanya sila diam, ya, kita kata, ya, sebab nak bagi peluang orang bercakap. Jadi kalau tuan-tuan tengok buku unlocking, ya, tuan-tuan akan jumpa perkataan akhaza tu, ya. Kita dah jumpa ke belum? Akhaza, ya, akhaza belum jumpa lagi, ya. Kemudian pada nombor 22, ya, kita boleh masuk hari inilah. Nombor 22 insya-Allah, ya. Kejap lagi kita masuk. Kalau tuan-tuan ada buku unlocking, ya, buku unlocking, tuan-tuan buka muka surat yang ke-66. Tengok buku surat 66, ya, semua orang yang ada buku unlocking ni. Tengok contoh 22, akhaza, ya, akhaza. Maknanya telah mengambil, ya. Taken, nombor 22. Ya, number 22, akhaza, ya. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu akhaza, tuan-tuan tengok, ya, nombor 22, kemudian tuan-tuan cek dalam kamus jadid. Akhaza, dia punya past tense. Tuan-tuan nak tahu present tense dia apa? Tengok sebelah, ya'khuzu. Akhaza past tense, nombor 22 tadi, ya'khuzu present tense dia. Apakah verbal noun dia? Akhzan. Apakah dia punya command form? Khuz. Apa makna dia? Ambil ataupun mengambil, ya. Di sini dia bagi perkataan present tense lah, ya. Dia tak letak telah, sedangkan akhaza tu makna telah, tambahlah perkataan tu, telah ambil ataupun telah mengambil. Macam itulah cara dia, ya. Jadi kita tengok perkataan asal dalam unlocking, kemudian kita rujuk dalam kamus jadid, ya. Tadi Kak Mai kata boleh beli online saja, lagi senang lah, ya. Harga pun sangat berpatutan, RM8, murah sangat, tuan-tuan. Boleh beli 3, tuan-tuan. Ya, kalau hilang satu, ada 2 lagi. Letak satu dalam kereta kita, letak satu kereta suami, letak satu dekat rumah. Ya, jadi ke mana-mana pun kita boleh bawa. Mudah, ya, ringan. Buku pun nipis sangat. Tapi sangat berharga, tuan-tuan, ya. Okey, ya. Jadi kalau kita kita panggil, ya. Kalau kita Ustaz, boleh tutup. Buku ni dah cetakan ke-13 2019. Dah banyak kali dah. 1, 2, 3, 4. Since 1988. Ya. Terima kasih. Ya. Beli kat mana ya? Ni
Tak Shopee. Baru dia sebut. Oh, Shopee. Okey, Shopee. Tuan-tuan bertanya soalan yang sama ya. Okey. Saya dah 2-3 minggu miss dah, Ustaz. Sorry lah. Kena miss tak ada masalah ya, sebab kita masing-masing ada komitmen Ustaz faham, tapi kena ulang lah, kena tengok balik video ya. Ya, betul. Ustaz bimbang tuan-tuan tak sempat tengok. Kalau tuan-tuan tinggal 1-2 kuliah, tuan-tuan tinggal banyak benda. Ya, jadi kena Tan Sri kena nilah. Ya. Kena apa kita panggil? Kena ulang kaji balik ya. Okey ya, kita tengok unlocking kita. Buku unlocking ya. Buku unlocking, muka surat yang ke berapa tadi? Ya. Muka surat yang ke 56 tadi ya. 56. 66. 6. Okey ya. 66 kita tengok. Jadi muka surat 66 ya. Ada perkataan-perkataan baru lah ya. Yang 65 dah habis ke Ustaz terangkan? 65. Dah Ustaz. 65 ni dah habis. Dah selesai ya? Dah. 65 dah selesai. Kita start 66 hari ini. Okey, hari ini 66. Jadi 66 ya, muka surat 66 kita mula daripada apa kita panggil ya, daripada arsala. Mari kita tengok ya. 21 arsala. Semua ni 21 sampai 30 semua past tense. Maknanya senang cari. Tuan-tuan nak tengok arsala, pergi tengok dekat hamzah. Nak tengok akhaza pada hamzah tadi. Kita dah tengok muka surat 144 ke berapa tadi. Ya. Kalau nak tengok abada ain. Zalama nanti kita dah sebut tadi. Ya, zalama za. Sa'ala sin. Wajada waw. Akhraja hamzah. Akala hamzah. Ya. Laisa lam. Ya, tuan-tuan boleh dapat dia punya apa? Dia punya rujukan dia. Maknanya boleh dapat past tense followed by present tense dan verbal noun. Kadang-kadang dia bagi pula command form dia. Past tense followed by present tense, kemudian dia letak in bracket. In bracket tadi apa tuan-tuan? Verbal noun. Yang selepas tu dia akan bagi kita command form. Ya, maknanya ambillah. Ya, ataupun diamlah. Ya, ataupun tinggallah, ya, ataupun lihatlah. Itu semua dalam bentuk command. Ya, command form. Okey, arsala 4 huruf. Arsala makna telah mengutus. Ya, makna send, ya, S-E-N-T. Telah menghantar. Maknanya Allah telah mengutus Nabi Nuh sebagai nabi. Ya, laqad arsalallahu Nuhan ila qaumihi. Demi sesungguhnya Allah telah mengutus Nabi Nuh kepada kaum dia. Jadi dia guna arsala. Ya, Allah telah mengutus Nabi Musa. Allah telah mengutus Nabi Harun kepada Firaun. Ya, itu arsala. Past tense 4 huruf. Ya. Nombor 22 akhaza, kita dah sebut tadi, telah mengambil ataupun telah merampas pun boleh juga. Akhaza ya. Seize ya. S-E-I-Z-E seize. Ya, telah merampas. Kalau 23 ya, ittakhaza. Ini bukan 3 huruf ni. Ini pun bukan 4 huruf. Berapa huruf? 5. Hamzah ya. Ittakhaza ni. Ya, ittakhaza ni bukan hamzah qat'i ya. Dia hamzah wasal. Jadi alif, ya, alif, double ta, kemudian kha dan zal. Maknanya 5 huruf. Ittakhaza. Boleh ya? Kalau arsala 4 huruf. Akhaza 3 huruf. Ittakhaza 5 huruf. Ittakhaza. Maknanya telah mengambil juga, ya. Tapi ada beza. Ya, ittakhaza. Ittakhaza ni kalau akhaza ambil secara fizikal. Kalau ittakhaza dia mengambil secara abstrak. Ya, contoh dia mengambil pandangan Imam Asy-Syafi'i. Maknanya bukanlah pandangan tu dalam bentuk buku dia ambil, tu bukan. Kalau dia ambil fizikal akhaza. Kalau ittakhaza dia ambil secara abstrak. Ya. Jadi kita kata apa kita panggil Ahmad telah mengambil pandangan gurunya. Ya. Ahmad telah mengambil idea itu daripada gurunya. Jadi maknanya abstrak. Itu beza dia. Boleh tuan-tuan? 22 dan 23 boleh nampak beza? Ya. Tan Sri boleh nampak beza? Nampak. Ya, pergi 24. Abada. Abada makna telah beribadah. Ya, di sini dia letak telah menyembah ya. Sebenarnya abada bukan sekadar
bukan sekadar menyembah tetapi beribadah. Dia lebih tepat beribadah, bukan worship saja. Sebab kalau worship ni seolah-olah macam kita solat saja. Ya, tapi ibadah dia lebih pada solat. Ya, semua benda yang kita buat. Ya, maknanya kita tanam pokok pun kerana Allah sebagai contoh. Ya, contoh seseorang tu tanam pokok mangga, ya, benih mangga dia tanam. Ya, dengan harapan insya-Allah nanti, ya, walaupun dia tak sempat makan, ya, mungkin 5 tahun nanti, ya, dia punya 3 atau 4 tahun nanti dia punya anak cucu boleh makan. Ya, macam orang tanam durian, ya. Maknanya dah tentu 2-3 tahun tak berbuah lagi. Mungkin 7 tahun baru berbuah. Walaupun dia tak dapat rasa, tapi ya, anak cucu dia dapat rasa. Itu pun boleh kira ibadah juga. Ya, jadi sesuatu yang kita buat, bukan mesti sembahyang. Ya, puasa pun ibadah juga. Ya, sebab tu dia panggil ibadah. Ibadah solat, ibadah puasa, ya, ibadah zakat, ya, ibadah infak, ibadah haji, umrah, semua tu adalah ibadah. Ya, 3 huruf. Ibadah. Kalau orang yang beribadah, kita panggil abid, tambah saja alif di tengah. Kan kita nak buat dia punya 2 kan? 2. Tambah saja alif di tengah. Ain alif badal abidun. Pasal apa kita tak boleh letak mim dekat depan? Sebab dia 3 huruf. Ya, macam akhaza, ya, kita panggil akhizun. Tambah alif selepas hamzah, panjangkan dia, akhizun. Ya. Tapi kalau ittakhaza pasal dia 5 huruf, ya, boleh tak tambah alif selepas alif yang pertama? Tak boleh. Kita tambah mim. Ya, jadi muttakhizun. Ya. Kalau arsala mursilun. Ya, dia mesti mim depan. Ya, apa dia minggu lepas kat Masjidah pun ada tanya. Ya, kalau dia 3 huruf, kita kena letak alif selepas huruf pertama. Tapi kalau dia 4 huruf atau 5 huruf, kita letak mim di depan. Ya, arsala dia jadi mursilun. Kalau ittakhaza muttakhizun. Tapi kalau akhaza tak boleh letak mim. Kita letak alif selepas hamzah. Akhizun, maknanya orang yang mengambil. Kalau abada tambah alif selepas huruf pertama. Abidun, orang yang beribadah. Boleh tak dapat tuan-tuan? 21 sampai 24 tu. Ya, kalau ada soalan Ustaz ulang. Silakan. Ya, Pro Raga ada apa nak tanya? Ahozah tu macam mana nak ija kalau nak buat hamzah alif tu? Nombor berapa? Nombor 22. 22, letak alif selepas hamzah tu. Letak je alif. Letak aja alif. So 2 batang tegak lah, ya. Dua-dua tegak. Jadi sebab tu kita baca panjang. Ya, pasal dia alif tu kan huruf mat kan? Panjang. Kalau 24 tambah alif juga selepas ain. Ain tu boleh lah. Sebenarnya tu pun boleh, tambah alif je. Cuma kita tak pasti nak baca macam mana. Bila tambah alif panjangkanlah 2 harakat. Okey ya. 25 zalama. Kita dah tengok tadi. Zalama past tense. Ya, kita tengok dah tadi present tense dia yazlimu. Ya, zalama makna apa? Ya. Zalama makna telah menganiaya. Tadi kita tengok kan, ataupun telah berlaku zalim. Dalam bahasa Inggeris diterjemahkan ya, maknanya oppress. Ya, ataupun did something wrong, ya, telah buat sesuatu yang salah. Itu makna zalama, ya. Jadi zalama kalau kita nak jadikan dia 2, apa kita buat kat Masjidah? Nak jadikan dia 2, number 25. Tambah alif selepas zo. Bunyi dia Zo. Jom ya. Zolamu. Betul. Zolimu. Sorry. Zolimu. Pasal apa zolimu? Dia noun mesti ada tanwin. Zolimun. Sorry. Pasal apa panjang zolimun? Mana datang waw dengan zolimun kat belakang tu? Zolimun. Kalau akhaza, okey, sekali lagi nak make sure Kak Majid dah faham. Kalau akhaza dia jadi apa tadi? Nak nombor 22. Okey. Akhaza. Dah. Tu banyak tak suka.
Kalau dah tadi zalimun, pasal apa baca akhaza? Khazun. Mana boleh. Tak ikut pattern. Sorry. Khizun. Sorry lah Ustaz. Khizun. Sebab akhizun. Sebab tu Ustaz kata tak boleh masuk. Sebab tu tak boleh masuk buku 3 lagi. Tak boleh. Sebab tuan-tuan tak menguasai lagi. Ya. Jadi jangan tanya lagi. Ya. Jangan tanya buat masa ni. Bukan tak boleh. Tapi sebab Ustaz nak make sure tuan-tuan dapat second book ni. Ya. Akhizun. Maknanya orang yang mengambil. Kena ada tanwin lah kat belakang sebab dia noun. Ya. Whenever. Tapi last week saya ada tanya. Tapi last week saya ada tanya Ustaz kan. Bila kita nak tukar dia daripada fathah ke kasrah tu. Last week lagi saya pun dah macam confused. Dia jadi dia maintain kha ataupun dia jadi kasrah kan? Dia memang jadi kasrah. Okay. Dia memang akan jadi kasrah. Okey kasrah. Okey Ustaz. Okey. Kita try satu lagi. Okey. Dan itu dah lulus. Kita try nombor 24. Abadah jadi 2. Abidun. Betul. Betul. 22 tadi kan dah sudah. Akhizun. Nampak dah tukar akhizun. Nampak dia dah bertukar bunyi dia dah. Akhizun. Cuba jangan kelang kabut. Akhizun. Nombor 24. Akhizun. Nombor 24 abidun. Nombor 25 zalimun. Ya, semua bentuk dia huruf yang kedua semua baris bawah. Ya, abidun. Abidun semua kasrah. Ya, zalimun. Ya, selesai. Okey, lulus ya. Kemudian apa ni kita tengok nombor 26 ya. Sa'ala. Ya, sa'ala. Ya. Ustaz, mazlum maknanya apa? Mazlum orang yang dianiaya. Mazlum. Mim, za, lam, mim. Mim. Mana ada min, za, lam, mim? Min, za, lam, waw, mim. Mazlum. Oh, okey. Dia bukan mazlum, dia mazlum. Tuan-tuan kena baiki tuan-tuan punya apa? Tuan-tuan punya huruf mad. Alif waw ya. Tuan-tuan tak bagi baris. Ya. Jadi min za. Ya. Min za lam mim tak ada. Min za lam waw mim. Bukan mazlum, mazlum panjang 2 harakat sebab ada waw. Boleh? Ya. Jadi mazlum bukan mazlum, bukan. Ya. Akhizun ya. Dia bukan akhizun, bukan. Ya. Jadi abidun bukan. Abidun, akhizun, zalimun. Dia pendek-pendek je. Ya. Yang panjang tu pada yang panjang pada yang panjang pada za, ya. Selepas huruf pertama panjang sebab dia alif. Ya, tapi kalau mazlum dia ada waw, ya, mazlum. Apa makna mazlum? Maknanya yang teraniaya, orang lelaki yang teraniaya. Mazlum, ya. Maknanya patutnya dia dapat tanah tapi tak dapat tanah. Patutnya dia dapat ganti rugi sebab banjir, dia tak dapat. Jadi maknanya dia telah dizalimi lah pasal tak dapat tanah tu. Ya, itu patutnya dia dapat pampasan contoh kan. Dia dapat pampasan. Ya, itu cerita dia. Okey ya, kita berakhir dengan 26 ya. Ustaz tak nak tambah lagi ya sebab kita mula lambat 15 minit tadi. So sekarang dah pukul 4.45 ya, kita berhenti azan, kita berhenti ya. Sa'ala. Ya, kita tunjuk sa'ala. Apa makna sa'ala? Telah bertanya. Ya, telah bertanya past tense asked. Ya. Sa'ala. 3 huruf kan? 3 ke 4 tu 26? 3 ke 4? 3 huruf ke 4 huruf? 3. Alif tak kira. 3. Alif tak kira, kita kira hamzah saja ya. Jadi sa'ala past tense, telah bertanya. Okey, sekarang kita tanya. Kalau Kak Mazidah boleh jawab yang ni, luluslah. Ustaz bagi A- hari ni. Kak Mazidah ya. Bukan Ustaz ragging dia tak ya, tapi nak make sure dia faham. 3 tadi lulus. Okay, number 26, if you want to change from the past tense verb to a doer, a noun kan? A doer tu is a noun.
how do you make it? Ya, how do you say it out? Apa ni Kak Mazidah? Macam mana? Sa'ala jadi siapa? Jadi orang yang bertanya. Yalah. Cuba buat. Kalau ikut daripada rule yang atas, sa'ilun. Tapi takut pula ada hamzah kongsi dengan alif tu, takut dia ada perubahan kat situ. Jadi jangan takut. Ya, Tak kalau ada, kita ikut masih lagi peraturan, sa'ilun. betul, sa'ilun. Mana Kak Mazidah boleh dapat Betul, A- hari ni? Tak bagi. Ya. So Kak Mazidah boleh tidur lena lah. Sebab 4-4 Ustaz tanya tu dia boleh jawab. Walaupun peringkat awal tu dia agak ya, dia agak sedikit ya, orang Indonesia panggil grogi ya. Grogi tu maknanya panik ya. Tapi alhamdulillah dia dapat melalui. Okeylah tu. Tuan-tuan dapat tak sa'ala? Sebab sin, hamzah, lam, lepas alif letak alif, lepas sin letak alif kan? Sebab tu bunyinya sin alif. Hamzah pada bawah seperti mana zalama, lam fathah jadi kasrah, sa'ala hamzah fathah jadi kasrah. Jadi bunyinya sa'ilun. Apakah sa'ilun tu? Ya, sa'ilun tu ialah orang lelaki yang bertanya. Semua yang bertanya ni semua orang lelaki. Ya, sa'ilun. Boleh ya, tuan-tuan? Ada soalan? Kita try pula. Ya, Kak Suharti try. Nombor 27. Wajada past tense. Ya, nak jadikan dia dua. Male dua ataupun masculine dua. Buat 27. Kak Suharti. Wajidun Ya. Waw alif jim dal. Wajidun. Lulus tuan-tuan. Ya, okey. Kita pergi kepada 28 ya. Kak Jamaliah 28 ya. Akhraja. Yang ini bukan 3 huruf. Tak boleh tambah alif selepas huruf pertama. Kita kena tambah apa untuk jadikan dia pelaku? 2. Kak Jamaliah. Mukhrijun. Okey, mukhrijun. Lulus. Mukhrijun. Nombor 29 balik ke 3 huruf. Akala. Ya. Jadi akala. Apa ni? Proraga. Akala. Nak jadikan dia 2. Macam mana nak sebut? 2. Akilun. Okey, lulus. Akilun. Maknanya akilun tu ialah orang yang makan. Ya, eater. Ya, jadi apa ni proraga kata I'm an eater. Saya seorang pemakan. Akilun ya. Okey, yang terakhir Laisa, ya. Laisa. Jadi Laisa ya, ini pelik sikit. Sebab Laisa ni walaupun dia past tense ya, tapi kita tak boleh buat dia punya 2 dia. Ya, Laisa ya. Jadi Laisa kita jadi laisun ya. Jarang digunakan. Ya, orang tak buat perkataan tu. Walaupun boleh juga patutnya. Ya, tapi peliklah Ustaz pasal lam yasin ya. Macam mana kita nak guna laisun ya? Tak, orang Arab takkan cakap macam tu. Jadi Laisa ni special. Dia past tense ya, tapi secara umum dia tidak mempunyai 2. Yang lain 29 ke atas tu sampai 21 semua ada 2. Ustaz ulang balik ya. Arsala mursilun. Akhaza akhizun. Ittakhaza muttakhizun. Abada abidun. Zalama zalimun. Sa'ala sa'ilun. Wajada wajidun. Akhraja mukhrijun. Akala akilun. Laisa tak ada. Selesailah. Itulah perjalanan kita pada hari ini. Ada apa-apa soalan? Silakan. Sebelum azan. Ustaz, 30 tu, lam tu ada sub dia tak kira dia ada 2 lam ke kat situ Ustaz? Tidak Bukan. Ya, tak ada. Itu salah. Bukan, itu typographical error tu. Tidak, dia Lam still yasin. Dia bukan double lam. Lam yasim aja ya. Okey. Lam yasim je ya. Okey. Okey, soalan lain tadi siapa nak tanya tu? Mana nak kerja laisun Ustaz? Ustaz, Kak Nurulia. Tak ada. Perkataan tu tak ada. Oh, tak ada. Masa short. Ustaz, Kak Nurulia nak tanya Ya, macam silakan. mana I'm listening. macam mana yang 21 tu mursilun, how do I cannot get that because itu dalam tak ada. Sebab yang pertama dia 4 huruf. Oh. Whenever you have past tense 4 huruf, 5 huruf, 4, 5, 6 ya. Jadi bila 4, 5, 6 kita kena buang hamzah alif depan tu ganti dengan mim.
All the time mesti mim. Is it? Betul. All the time. Kau yang bawah tu pun All the time. huruf Jun kan? Kalau 23 sama juga, mim juga. Gantikan mim ke depan. Gantikan. Number 21 mim, number 23 mim, kemudian number 28 mim juga. All the Tiga time dia contoh. consistently it will be mim lah. Correct. Mim domah. Mim domah. Mur. Mim domah. Jadi bunyi dia mu. Mesti dia mu jenis mu. Oh, okay, thank you. Ya. Terima Jadi kasih. Saya pun nak tanya tadi sama-sama. apa beza 4, 5, 6, 3, 4, 5. Saya sekarang dah tahu dah. Ustaz dah sebenarnya dah cerita tapi sebab ya kita dah cerita sebelum ni sebab apa ni Tan Sri tak sempat hadir jadi tengok balik dia punya apa kita panggil rakaman lama. Tapi secara umum saya dah cerita dah. Kalau dia 4 huruf yang tambah alif selepas huruf pertama macam akhaza tu 3 huruf kan. Alif selepas hamzah tu hanya yang 3 huruf saja. Past tense 3 huruf. Kalau past tense 4 huruf, 5 dan 6 semua ya hamzah duduk depan tu semua tukar dengan mim. Dan mim tu dhammah. Ra kekal. Min ra, mur kekal. Sin tu tukar baris bawah. Mursilun. Mursil. Seperti mana akhizun dia jadi mursilun. Ya, muttakhizun dan sebagainya. Selesailah. Dah azan dah ya. So Ustaz minta diri untuk berhenti. Mudah-mudahan ada manfaat. Kak Mazidah boleh buat ucapan penutup sikit? Okey, jazakumullah kepada Ustaz dan kepada semua sahabat-sahabat. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama-sama. Dan siapa-siapa yang miss the class, kalau you dengar balik rakaman, insya-Allah. Saya pun miss hari tu, saya dengar rakaman, alhamdulillah boleh follow balik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Ustaz. Jazakumullah. Jazakallah Ustaz. Khairan Ustaz dan Kak Majidah mengurusi. Ya, terima kasih semua. Terima kasih. Nurul, you just listen back to all the recordings. InsyaAllah you can catch up ya. InsyaAllah. Bye Nurul. Thank you. Bye. Bye.